saja menjejakkan kaki di Bandaraya Kuching, Sarawak. Setelah diisytiharkan sebagai bandaraya pada 1 Ogos 1988, Kuching telah menjadi tarikan pelancong di serata dunia. Sesuatu yang berbeza yang membuatkan anda berfikir dan akan menambahkan lagi pengetahuan anda. Jadi kalau anda tahu apa yang menarik di Kuching ni, pastikan anda bersama saya Ika Fahana dalam rancangan pada satu ketika. Bagi sesiapa yang dari Kuala Lumpur, anda perlulah menggunakan pesawat untuk ke Bandaraya Kuching. Penerbangan hanya mengambil masa selama 1 jam 45 minit. Untuk episod kali ini, Ika akan bawa anda berjalan-jalan di seluruh Bandaraya Kuching. Kita akan lihat bangunan-bangunan bersejarah peninggalan British yang masih ada hingga hari ini. Sarawak menampilkan warisan sejarahnya sebagai tarikan pelancong dengan cara tersendiri. Sejarah awal Sarawak adalah unik kerana ia bukan diperintah oleh empayar asing tetapi oleh sebuah keluarga Brooke dari tahun 1841 sehingga 1941. Yang kita tahu dulu Sarawak ni pernah dijajah oleh pihak British dan James Brooke merupakan raja yang pertama sekali di Sarawak ni. Dan di sepanjang laluan berjalan kaki ni terdapat history walk dan di sini antara plak yang menceritakan sejarah-sejarah di Sarawak. Setiap langkah di sepanjang tebing akan membongkar segala kisah silam mengenai Sarawak. Berpeluang menikmati alunan muzik sape yang dimainkan oleh pemuzik jalanan. Dengan berpakaian tradisional, masyarakat peribumi sememangnya cukup menarik perhatian sesiapa saja yang melalui kawasan ini. Ini adalah salah satu tempat yang terkenal di Kuching, iaitu Kuching Waterfront. Di sini bukan saja tempat dia yang menarik tau, tapi di sini juga ada sejarah dia yang tersendiri. Sekarang ni Ika nak naik bot nak pergi ke kampung sebelah. Jika anda datang ke Sarawak ni, pastikan anda tidak melepaskan peluang untuk menaiki perahu di Sungai Sarawak ni. Dan kalau anda nak tahu, di sungai ini terdapat macam-macam kisah sejarah. Kisah kedatangan British, kisah perdagangan dan juga kisah sejarah tentang perempatan di sini. Ika mengambil peluang untuk menaiki perahu dan menyusuri sepanjang Sungai Sarawak yang berhampiran waterfront. Tiba pada tahun 1939, Kuching hanya terdiri daripada pondok-pondok kayu beratapkan nipah yang didirikan sepanjang Sungai Sarawak. Di sinilah tempat di mana James Brooke mula-mula mendarat. Bermula dengan beberapa bangunan atap daun, kemudian bertukar menjadi sebuah pelabuhan yang sibuk dengan gudang dan dermaga. Daripada sini, Ika boleh melihat bangunan Astana. Dan kalau anda nak tahu, bangunan Astana ni telah menjadi kediaman rasmi yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey, Ika dah pun sampai di seberang, iaitu Kampung Boyan. Kalau anda nak tahu, di sini kesemuanya adalah perkampungan Melayu. Sekarang ni Ika berada di Main Bazaar.
Kalau anda nak tahu, bangunan Main Bazaar ni adalah bangunan lama tau. Dan kalau anda datang ke Kuching, anda wajib datang ke Main Bazaar ni. Kat sini ada macam-macam jual. Ada kek lapis, ada kraft tangan, ada sumpit, macam-macam lah. Main Bazaar antara lokasi bersejarah di Kuching. Bangunan asal telah dibina sekitar tahun 1800, telah melalui beberapa kebakaran namun dibangunkan semula beberapa kali. Inilah dia bangunan Pejabat Pos. Pejabat Pos lama ni telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah di negeri Sarawak. Bangunan ini dibina pada tahun 1931. Ia merupakan antara pusaka peninggalan sepanjang pemerintahan keluarga Brooke. Sekarang kita akan berjumpa dengan Encik Ali yang merupakan penduduk tempatan Kuching. Encik Ali akan membawa kita untuk melihat bangunan-bangunan hasil peninggalan zaman British. Encik Ali ya? Ika Ika. Sekarang ni kan Ika nak tengok bangunan-bangunan bersejarah dekat Bandaraya Kuching ni. Tapi kata memang dekat sini memang banyak bangunan bersejarah kan? Jadi dah merayap dah tadi. Belum, tunggu Cik Ali lah. Ni agak-agaknya ni pun antara bangunan-bangunan lama juga. Tahu tak di mana kita ni? Yang ni Museum Tekstil Sarawak kan? Ini memang Museum Tekstil Sarawak. Tapi asalnya, nama sebenarnya kita panggil Pavilion. Pavilion ni sebetulnya Jepun yang buat pada tahun 1909. Dijadikan pejabat propaganda Jepun. Cuma selepas Perang Dunia Kedua, barulah dijadikan Jabatan Pendidikan sebelum diambil alih oleh Jabatan Kehakiman. Sekejap lagi saya akan bawa awak merayap-rayap. Kita tengok banyak lagi bangunan-bangunan sejarah peninggalan British. Boleh? Okey. Jom. Okay. Jom. Bangunan yang segi empat ni kita panggil the Square Tower ataupun detention camp. Bila bangunan ni dibina dan apa fungsinya? Dibina kalau tak silap saya tahun 1879. Fungsi awalnya dijadikan kem tahanan banduan. Lepas tu dijadikan kubu pertahanan. Kemudian ada satu waktu dijadikan dewan tarian untuk penari-penari tempatan sini. Jadi pada zaman sekarang ni kan bangunan ni jadi tempat pelancongan ke ataupun ada kegunaan lain? Setakat yang saya tahu bangunan ni dibiar gini lah. Sekurang-kurangnya adalah untuk generasi-generasi mendatang melihat bangunan-bangunan sejarah yang masih tinggal di Bandaraya Kuching. Jadi dekat Kuching, Bandaraya Kuching dekat apa lagi bangunan-bangunan bersejarah yang ada? Banyak lagi. Lepas ini jom kita ke sana. Ada lagi bangunan-bangunan. Mahkamah lama ada, pavilion ada, macam ada. Okey, Syam. Jelly, apa sejarah di sebalik bangunan Astana ni? Kalau nak cerita pasal sejarahnya, Kak, istana ni punya sejarah romantisnya yang tersendiri. Kenapa tidak? Saya cakap macam tu sebabnya dia berasal daripada 3 bangunan dicantum jadi satu bangunan. Ini dibuat oleh Raja orang putih kita yang kedua, iaitu Sir Charles Brooke, untuk dihadiahkan kepada isterinya, The Rani Margaret.
dan sekarang ini dijadikan tempat kediaman rasmi Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak lah. Yang menyebab kenapa dia dipanggil Astana, sebabnya zaman dulu-dulu orang di Sarawak ni bila tempat tu didiami oleh raja, maksudnya itulah astana. Tapi bukanlah macam istana yang ada dekat Semenanjung ataupun mana-mana negara yang di bawah pentadbiran sultan, di mana di dalamnya ada singgasana, ada tempat pertabalan. Itu ceritanya. Kalau anda nak lihat sendiri bangunan astana ni dengan lebih dekat, anda semua boleh ambil naiki bot dan datang ke sini melintasi Sungai Sarawak. Bangunan astana telah banyak melalui proses pengubahsuaian dan juga penambahbaikan sejak pembinaannya. Dari dulu hinggalah sekarang, astana tetap menjadi antara sejarah yang hebat di Kuching. Ketika Ika berada di bandar ni, kebetulan bermacam-macam sambutan diadakan. Keadaan kat sini memang sangat-sangat meriah dan Ika rasa seronok sangat bila dapat menikmati suasana macam ni. Bertuah kerana dilimpahi dengan sejarah dan kepelbagaian budaya melalui pelbagai etnik. Masyarakat Cina juga tidak terkecuali. Mereka adalah rakyat Sarawak yang bersama-sama membangunkan Sarawak menjadi negeri yang unik dan unggul di Malaysia. Dah seharian Ika berjalan-jalan di Bandaraya Kuching ni. Tapi masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah dan menarik yang masih belum Ika lawati. Jadi, esok Ika akan sambung lagi aktiviti-aktiviti di Kuching ni. Jumpa esok! Sekarang ni Ika berada di Kraft Tangan Malaysia di Cawangan, Sarawak. Ika nak masuk ke dalam, Ika nak tengok produk-produk kraft tangan masyarakat dekat sini. Inilah dia galeri kraft tangan di sini. Dan kejap lagi Ika nak lihat cara pembuatan kraft tangan. Pelbagai produk kraft tangan yang ada di galeri ini. Antaranya peralatan muzik, perhiasan manik, batik Sarawak, beg tangan dan beberapa jenis produk lagi. Sesiapa yang ke sini bolehlah membeli produk-produk yang dipamerkan dengan harga yang sangat berpatutan. Ika melawat bengkel-bengkel yang ada di sini. Jadi Ika sempat melihat pembuatan barang perhiasan, pembuatan beg, kulit dan juga kain batik. Ini adalah antara produk kraft tangan yang paling mendapat permintaan yang tinggi, iaitu kraft kayu. Ianya bertujuan untuk dijadikan cenderamata dan juga perhiasan. Biasanya ia akan dihasilkan dalam kuantiti yang banyak apabila menerima tempahan. Ika telah pun sampai di Fort Margarita. Fort Margarita ni antara kompleks bersejarah di Bandaraya Kuching dan ia juga merupakan mercu tanda yang penting di sini. Fort Margarita dibina pada tahun 1878 dan disiap bina sepenuhnya pada tahun 1880. Cik Lee, boleh tak Cik Lee ceritakan tentang sejarah latar belakang Fort Margarita ni?
Fort Margherita ni ataupun kubu Margherita ni dibuat oleh Sir Charles Brooke ataupun Raja kedua dalam tahun 1879. Dan reka bentuk bangunannya mengikut bentuk istana lama. Lebih kurang macam reka bentuk istana seberang sana dan juga kubu yang berdekatan dengan mahkamah lama. Jadi apa tujuan dan apa fungsinya kubu Margherita ni? Tujuannya bila dah sebut kubu tu memanglah untuk keselamatan. Sebab tu letaknya strategik di atas bukit supaya boleh mengawal, memantau keadaan sungai dan kawasan-kawasan di sekitar. Pada kubu pertahanan, di sini juga terdapat penjara untuk tahanan. Jadi Cik Lee, banduan yang macam mana biasanya ditahan di sini? Biasanya kalau untuk bilik macam ni, kita letakkan banduan-banduan biasa. Tengok dia punya struktur pintu kan, dengan kayu, besi, dia punya kunci. Tidak semudahnya untuk keluar. Dan satu lagi di belakang, lupa, jangan sampai terlupa. Dan ini satu lagi bilik, tengok di dalam tu, khas untuk banduan-banduan yang menunggu hukuman gantung. Kau boleh naik atas, tengok apa ada di dalam. Cik Lee, yang ikan nampaklah kan di kubu ni memang di sekeliling dia memang ada meriam. Jadi pernah tak kubu Margherita ni menerima serangan daripada mana-mana pihak? Sebelum saya nak cerita pasal serangan, meriam-meriam yang ikan nampak banyak ni tak satu pun pernah dipakai. Sebab di sini sewaktu pemerintahan Charles Brooke aman damai. Sebelum peperangan Jepun, apa fungsi dan juga kegunaan meriam-meriam ni? Sebetulnya, meriam yang banyak-banyak ni, ada satu meriam yang depan tu, fungsinya untuk menunjukkan waktu. Maksudnya, bila time pukul 8, dia akan berbunyi. Menunjukkan, dah pukul 8 lah. Selain daripada tu, dia merupakan satu seruan salam semuanya baik. Sebab di sini ada pengawal jaga. Kemudian dekat astana pun ada satu pengawal jaga. Yang seberang sana dekat kubu square tower pun ada seorang pengawal jaga. Jadi pukul 8 tu dia akan melaung. Semuanya baik. Sana pun jawab semuanya baik. Dalam keheningan malam tu sebelah seberang pun semuanya baik. Itu tujuan. Macam tu. Bangunan ini dulu pernah dijadikan sebagai penempatan tentera, penjara dan juga menara kawalan. Dan pada tahun 1971, bangunan ini telah pun dijadikan sebagai muzium polis. Dan akhirnya sekarang ni, Fort Margherita telah pun menjadi tempat bersejarah yang siapa-siapa pun boleh lawati. Melihat bangunan-bangunan yang bersejarah di Bandaraya Kuching. Kebanyakannya bangunan dan juga kehidupan di sini dipengaruhi oleh zaman jajahan British pada satu ketika dulu. Dan sebab itulah Bandaraya Kuching ini sangat istimewa. Bukan sahaja dari segi seni bina, tapi cerita di sebalik bangunan itulah yang membuatkan Bandaraya Kuching menjadi tumpuan pelancong luar.
Okey, untuk episod ni ini saja yang Ika dapat kongsikan kepada anda. Tapi sebenarnya banyak lagi yang Ika akan memberikan anda info sepanjang kita episod di Sarawak ni. Kita jumpa lagi di episod akan datang bersama saya Ika Fahana dalam rancangan Pada Suatu Ketika. Hidup berlayarkan arus pemodenan, sejarah lama jangan sekali kita lupakan.